Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Murizlan Biramli 275-076 ingin membentangkan berkaitan pengurusan strategik di Jabatan Audit Negara. Bagi pengenalan, pengurusan strategi adalah rumusan, pelaksanaan dan penilaian tindakan yang akan memastikan organisasi dapat mencapai matlamatnya. Formulasi strategi adalah termasuk proses mencari kekuatan dan kelemahan dalaman organisasi, membina wawasan, misi dan objektif, membuat strategi yang berbeza, menganalisis strategi dan akhirnya memilih strategi yang sesuai untuk dilaksanakan. Di sini ada latar belakang berkaitan dengan Jabatan Audit Negara. Tahun ditubuhkan ialah pada awal tahun 1900-an. Tujuan untuk menyelia dan meningkatkan sistem pentadbiran kewangan kerajaan. Nama yang terdahulu, Jabatan Audit Negara, dahulunya dikenali sebagai Institut Audit. Struktur Jabatan Audit Negara diketuai oleh seorang ketua audit negara yang dilantik berdasarkan Akta Audit 1957. Dia mempunyai 5 sektor: pengurusan, audit kerajaan persekutuan, audit badan berkanun, persekutuan, audit kerajaan negeri dan audit khas dan penyelidikan. Ketua audit negara pada kebiasaannya dilantik di kalangan pegawai tinggi skim perkhidmatan pegawai takbir dan diplomatik yang telah bersara dan akan dibantu oleh 2 orang timbalan ketua audit negara, iaitu pegawai tertinggi skim perkhidmatan juruaudit. Misi Jabatan Audit Negara ialah sebagai satu badan audit yang bertindak bebas, berpengalaman dan bertaraf antarabangsa. Visi mengendalikan pengauditan bertaraf profesional berdasarkan skala pengauditan antarabangsa untuk meneliti laporan audit yang berkualiti tinggi yang memenuhi kehendak pelanggan. Objektif menghantar laporan audit kepada Parlimen dan Dewan Undangan Negeri mengikut masa yang ditetapkan. Menjalankan tugas pengauditan dan penyelesaian laporan dengan amanah yang adil. Memenuhi keperluan pemegang taruh serta audit, mengendalikan tugasan audit dengan cekap, membina organisasi sebagai contoh dalam persekitaran sektor awam yang standing dengan negara maju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 275-261. Muhammad Nazri bin Basir. Pada pertemuan kali ini saya akan membentangkan masalah dan isu dalam Jabatan Audit Negara dalam strategi pengurusan. Apa yang kita dapat dilihat sini, isu dan masalah dia. Yang pertama adalah sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan. Yang pertama, kekurangan penyelarasan maklumat di antara Jabatan Audit Negara dengan Jabatan Audit Negara Negeri. Yang kedua, berpunca daripada kelemahan sumber atau saluran komunikasi yang kurang tepat yang digunakan bagi menyampaikan sesuatu mesej tersebut kepada penerima. Yang ketiga, boleh menggugat isi jabatan dalam memenuhi kepuasan pelanggan dan stakeholder. Seterusnya, pengurus atau sistem pentadbiran perlu mempunyai ilmu dan kemahiran yang tinggi berkenaan komunikasi strategi bagi membantu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Untuk yang slide untuk yang seterusnya, iaitu perkhidmatan pengauditan yang berkualiti. Dekat sini kita dapat lihat setiap kementerian, jabatan ataupun agensi mempunyai sistem permakahannya sendiri. Sebagai contoh, kita dapat dilihat di Jabatan Perdana Menteri menggunakan sistem penilaian penampilan, dan Jabatan Perkhidmatan Awam menggunakan Jabatan Pengauditan Indeks Accountability, dan Perbendaraan Malaysia menggunakan sistem audit, dan Jabatan Kehakiman Perak menggunakan sistem My Audit. Yang ketiga, kepelbagaian sistem ini
diperlukan juru audit di Jabatan Audit Negeri yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran berkenaan sistem tersebut. Okey, bagi memastikan penilaian audit yang dijalankan diikuti dan laporan yang dibentangkan tidak mengalami sebarang tirisan atau fikiran, maklumat dan sebagainya, boleh mengundang kepada masalah lain. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, pengurusan sumber manusia yang dinamik. Dinamik ni kita boleh lihat di mana pihak pengurusan merealisasikan potensi sumber manusia dalam memenuhi 5 matlamat besar. Yang pertama, contohnya pembekal sumber kepada ahli sebuah organisasi, mencapai pengoperasian keseluruhan organisasi, memberi kepuasan pengguna hasil perkhidmatan dan atau produktif, penghasilan sebagai nilai pemodal atau pemegang utama organisasi, serta kepuasan melalui sumbangan kaki tangan dalam organisasi. Okey, yang kedua, sentiasa berusaha untuk memastikan data sumber manusia sentiasa dikenal pasti, terutamanya bagi merancang pengisian kekosongan jawatan dan penempatan pegawai. Aspek yang perlu diperhatikan adalah pengambilan tenaga mahir yang cekap, penempatan matlamat, sasaran yang jelas, pengiktirafan dan pemberian ganjaran terhadap sumbangan pekerja dititik beratkan bagi memastikan misi objektif dan dicapai dengan sistem pendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bafaziz Zulhusmi bin Abdul Majid, nombor matrik 275047. Hari ini saya akan membentangkan masalah dan isu. Yang pertama, pembangunan dan penambahbaikan struktur organisasi. Memfokuskan kepada penyusunan semula pelaksanaan kerja setiap pegawai dan kaki tangan di Jabatan Audit Negara agar tidak berlaku pertindihan tugasan, penyelewangan tugas dan sebagainya. Terdapat isu yang menyatakan bahawa tiada badan yang mengawal dan menguruskan plan pembangunan career path bagi pegawai dan kaki tangan di unit audit dalam Jabatan Audit Negara. Seterusnya ialah pengamalan budaya etika kerja dan integriti. Pegawai dan kaki tangan di Jabatan Audit Negara sentiasa berhadapan risiko, terutamanya bagi mereka yang memegang jawatan sebagai juru audit. Mana-mana anasir yang cuba berkompromi untuk mengubah status audit tersebut atau mengganggu proses kerja mereka bagi beberapa kepentingan yang menyalahi undang-undang. Penekanan terhadap pentingnya nilai dan etika kerja yang murni di kalangan pegawai dan kaki tangan sebagai kaki tangan awam yang berkhidmat untuk kerajaan dan orang awam perlu dititik beratkan dan mengamalkan 13 nilai-nilai utama pentadbiran. Seterusnya adalah pembangunan modal insan yang profesional dan berkeupayaan. Perlu diambil berat kerana ia merupakan faktor kritikal bagi menjana dan membentuk warga yang celik minda serta mampu bersaing dengan matlamat organisasi dan sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan. Akademik audit negara perlu memastikan juru audit mendapat kemahiran dan ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa bersesuaian dengan perubahan persekitaran kerja yang lebih dinamik kini. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Rostinda Binti Johari, nombor matrik 275177. Dapat 2 analisis persekitaran, iaitu analisis persekitaran luaran dan analisis persekitaran dalaman. Yang pertama adalah analisis persekitaran luaran. Analisis ini melibatkan 5 komponen penting, iaitu yang pertama adalah faktor ekonomi.
Faktor ini akan mempengaruhi cara peruntukan dibahagikan kepada Jabatan Audit Pusat dan seterusnya kepada Jabatan Audit Negeri. Jumlah pusat tanggungjawab yang besar telah membawa kepada pengurangan pelbagai jenis pengauditan dan skop pengauditan disebabkan oleh kekangan peruntukan yang disalurkan oleh Jabatan Kewangan kepada Jabatan Audit Negara. Yang kedua adalah faktor politik. Apabila secara lazimnya, apabila berlaku perubahan dalam pucuk pimpinan dan pentadbiran kerajaan, maka akan berlakulah beberapa perubahan yang agak drastik. Faktor yang ketiga adalah faktor teknologi. Perubahan teknologi dan pendigitalan yang dibangunkan oleh pihak kerajaan mendesak semua pihak dan termasuk juga Jabatan Audit Negara untuk melakukan perubahan. Seterusnya adalah faktor sosial budaya. Jabatan Audit Negara perlu berhadapan dengan amalan gaya hidup pelanggan yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, sosial budaya seperti cara hidup yang berbeza, adat istiadat, adat resam, moral, kepercayaan, agama dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor ekologi, iaitu faktor ini berkaitan dengan tahap kepekaan dan perhatian kita terhadap persekitaran di sekeliling kita. Yang kedua adalah analisis persekitaran dalaman. Yang pertama adalah isu faktor pengurusan, adalah contohnya seperti data maklumat pegawai yang tidak lengkap dan tidak dikemas kini, isu berkaitan pengisian semula jawatan kosong dan bermacam-macam isu berkaitan dengan pengurusan lagi. Yang kedua adalah faktor pemasaran, iaitu melibatkan prosedur dan proses kerja pengauditan serta pemilihan tajuk audit yang perlu berimpak tinggi, kerana Jabatan Audit Negara bukan sahaja berperanan di dalam negara tetapi juga turut memberikan peranan yang penting di peringkat antarabangsa. Yang ketiga adalah faktor kewangan. Faktor ini merupakan satu aspek yang subjektif kerana sumber kewangan adalah daripada pihak kerajaan yang disalurkan kepada Jabatan Audit Negara. Yang keempat adalah faktor pengeluaran ataupun operasi. Jabatan Audit Negara sangat menekankan bahawa pelaporan audit mestilah seimbang. Ini bermakna setiap aspek proses audit yang dilaporkan adalah untuk menunjukkan kelemahan dan ketidakpatuhan pentadbiran kerajaan, inisiatif dan tindakan yang telah diambil selepas pemerhatian audit dilakukan. Dan yang kelima adalah faktor sumber manusia. Aspek ini menimbulkan masalah dan cabaran termasuk sikap profesionalisme dan integriti juru audit itu untuk mengukuhkan imej jabatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizal Zainal Abidin, nombor metrik 275066. Slide pembentangan saya berkaitan pembentukan strategi. Rangka kerja aktiviti atau program yang disusun dengan sistematik untuk mencapai objektif dan misi organisasi dikenali sebagai strategi. Pilihan strategi ialah proses membuat keputusan untuk menentukan strategi alternatif yang paling sesuai yang akan memenuhi matlamat dan objektif Jabatan Audit Negara. Pengurus strategi organisasi boleh memilih strategi yang sesuai dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, menggambarkan senario masa hadapan. Yang kedua, sinergi dan hayat. Yang ketiga, keluk pengalaman. Yang keempat, kitaran hayat. Yang kelima, analisis titik pulangan modal. Dan yang keenam, matriks SWOT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Ashraf Bihasni, nombor metrik 275-037. Cadangan strategi yang sesuai digunakan pada organisasi adalah kaedah SWOT. S untuk strength, W untuk weakness, O untuk opportunity, dan T untuk threat. Kaedah SWOT. S strength, kekuatan. Organisasi perlu memberi tumpuan kepada bahagian-bahagian tertentu yang menjadi rujukan ahli organisasi supaya urusan ahli organisasi menjadi lebih mudah dan lancar. Weakness, kelemahan. Organisasi perlu mengenal pasti kelemahan yang ada di dalam organisasi, seperti sumber kewangan yang terhad, kelemahan komunikasi dalaman. Opportunity, peluang. Organisasi perlu bijak mengambil peluang yang ada sewaktu pelaksanaan suatu dasar-dasar kerajaan, aplikasi-aplikasi ICT yang terbaru. Organisasi perlu bijak mengambil peluang dan menggunakan tenaga mahir yang ada di dalam organisasi. T. Threat. Organisasi perlu mengatasi halangan yang berkemungkinan mungkin terjadi kepada organisasi, seperti sistem tidak stabil dan ekonomi tidak menentu. Kesimpulan yang boleh dipelajari adalah setiap organisasi perlu mempunyai pengurusan dan perancangan strategi yang baik bagi mengurangkan kegagalan, menjadikan operasi organisasi yang cekap, dan menjimatkan belanjawan organisasi. Setiap organisasi juga perlu mempunyai perancangan strategi bagi mengenal pasti masalah yang bakal dihadapi dan membuat persediaan bagi mengatasi masalah dengan strategi pilihan berdasarkan analisis persekitaran dalaman dan persekitaran luaran.